Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah seperti kebiasaan, sebelum kita meneruskan perkongsian ilmu, kita akan sama-sama baca 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Setinggi syukur kita rafa'kan, kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita, umur kita sehingga ke detik waktu. Pada malam ni Allah bagi peluang lagi sekali kita langkah masuk tahun yang baharu 2023, dan tempat kita dalam masjid, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan, kelapangan, kekuatan untuk kita beramal ibadah dengan apa yang kita pelajari, yang kita tuntut di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ianya dapat kita jadikan sebagai bekalan kita
untuk dibawa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di satu masa yang pasti akan berlaku, dan mudah-mudahan bekalan tersebut dapat menyelamatkan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita duduk dalam majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita jadi salah satu daripada 4 golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. Kata Nabi, nah, jadilah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertamanya aliman, orang yang alim, orang yang dia ada ilmu dan dia boleh mengajarkan ilmu. Dengan sebab orang alim ni lah kita yang dulunya jahil, hari ni reti dah, hari ni tahu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita tak sampai lagi tahap kita boleh mengajar, tapi kita faham dah, alhamdulillah. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab ada orang alim. Kun aliman, kata Nabi, jadilah kamu orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang yang boleh menyampaikan ilmu. Ilmu tak kira lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu tauhid ke, ataupun ilmu ma'rifah, ataupun ilmu syariat, ataupun ilmu fiqh, ataupun ilmu tasawuf, iaitu ilmu hakikat, atau apa-apa sahaja ilmu agama, khususnya ilmu Quran, ulumul Quran contohnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang ada ilmu ni, dia sampaikan ilmu kepada orang lain. Dan asbab kita juga tuan-tuan hadir diri dalam majlis ilmu, mengaji, maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat keluar daripada kejahilan tu, insya-Allah. Ataupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aliman aw muta'alliman, kata Nabi. Ataupun kata Nabi, jadilah orang yang mengaji. Kan? Orang yang mengaji, yakni orang yang mai duduk dalam majlis ilmu, dia mai berguru, dia ada kitab dia ada buku nota dia. Tu mengaji. Kan? Dia tulis, dia catat apa semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muta'alliman, kata Nabi. Atau jadi golongan hak kedua ni, iaitu muta'alliman, orang yang mengaji. Sampai bila ni nak jadi orang yang mengaji ni? Sampai orang mengaji kat kita. Kan? Yang ni dalam erti kata lain, sampai kita dah tak boleh nak main mengaji dah. Kita nazak dah tuan-tuan, orang mengaji kat kita. Ataupun kita dah mati dah, orang mengaji kat kita. Selagi mana kita mampu, kita jadilah orang yang mengaji. Muta'alliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun tak mampu juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jadi muta'alliman pun tak mampu, kata Nabi, jadi hak nombor 3, aw mustami'an, kata Nabi, jadilah orang yang mendengar. Orang mendengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia juga duduk dalam majlis ilmu, dia dengar majlis ilmu, dia dengar kuliah agama, walaupun dia tak ada kitab. Kitab tak ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dia dengar majlis ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Walaupun dia tak ada kitab, tapi dia jadi orang yang mendengar. Walaupun tak duduk dalam masjid, boleh jadi duduk luar masjid. Macam masjid tuan-tuan, sini ada aircon, sana tak ada aircon, boleh jadi hak tak duduk sini, duduk sana. Sana ada kipas, dengar tak? Dengar. Ataupun ada hak duduk luar terus. Dia kata senang ustaz, dia tak formal sangat duduk luar ni. Kan? Nak duduk berlunjung ke, nak macam mana ke, tak ada masalah. Ada juga hak duduk luar. Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Cuma jangan buat forum duduk luar sampai 4 orang, 3 panel, 1 moderator, boleh kat depa tuan-tuan. Kita dalam tak boleh apa. Kan? Rancak kat luar. Tu tak maulah, dia tak dengar, dia kena dengar. Jadi mustami'an, jadi orang yang dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi hak nombor 3. Tak apa.
Tak apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Saya tak apa tuan-tuan, kat tengah ustaz dia marah. Dia marah. Dia tak apa mengaji kitab pun tak ada, dia marah. Dia marah tu bila dapat cerah. Tak ada kitab tak payah terus lah. Kan? Tak apa, tak ada kitab tuan-tuan jadi mustami'an, jadi hak nombor 4. Jadi orang yang mendengarkan ilmu. Tapi kita nak ingat lama, kita kena tak ada kitab pun carilah buku ke, tulis ke dalam handset dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok orang duk pegang handset, kita duk ingat dia duk main game ke, duk main handset ke, FB ke apa ke, rupanya tak, dia duk tulis nota. Kita ni kadang-kadang jahat juga, sangka buruk kat orang. Padahal dia duk tulis nota ni, duk type. Ada orang dia type nota dekat handset dia, dekat apa ni iPad lah apa macam tuan-tuan. Kadang-kadang punya laju, cepat tuan-tuan. Allahu akbar. Lepas kita kuliah dia send main ustaz tolong cek tengok betul ke tak betul. Sebelum dia nak post tu, bagus kan, tengok ustaz betul ke tak betul. Ni orang yang manfaat tuan-tuan sekalian, orang yang manfaatkan teknologi yang ada hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Apa saja boleh tuan-tuan, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi hak nombor 3 mustami'an. Ataupun kata Nabi, aliman tak boleh, muta'alliman pun tak boleh, mustami'an pun tak boleh, au muhibban kata Nabi. Atau jadi hak nombor 4 kata Nabi, iaitulah orang yang cinta, muhibban, cinta kepada orang yang mai majlis ilmu, cinta kepada majlis ilmu, cinta kepada guru yang menyampaikan ilmu. Kan? Walaupun mungkin dia tak ada nak mai malam ni, dia tak ada masa pasal dia kerja malam apa semua, tapi dalam hati dia tak ada tuan-tuan. Duk benci kat majlis ilmu ni, duk marah kat majlis ilmu, duk marah kat ustaz-ustaz, tak ada. Sebab dia kasih kepada orang yang menyampaikan ilmu, kasih kepada orang yang duk main ilmu. Dia tanpa untung lah, boleh juga duk main aku ni kerja shift, kena shift malam, dia kata tak boleh main kuliah. Tapi dia suka kat kita, dia sayang kat kita. Dia tak boleh main kuliah. Kalau kuliah ada live, nanti dia boleh tengok pula live. Kan macam Nazih duk buat ni, dia duk balik, dia duk edit apa semua buat balik tuan-tuan. Tu kepakarannya, tu kemahirannya, kan. Saya surrender, saya tak pandai, bagi kat dia tu. Sebabkan kemahiran dan kepakarannya, kita tak boleh main majlis ilmu, boleh tengok. Atau kita hak main sekali terlupa, nak ulang balik tengok malam belajar apa atau boleh tengok balik hak dia post dalam FB dan sebagainya tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hak nombor 4 pun alhamdulillah. Nabi pesan satu je, Nabi bagi 4. Jadilah salah satu daripada ni pun alhamdulillah, masya-Allah, fatabarakallah tuan-tuan, untung dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma Nabi pesan satu je, wala takun khamisan, jangan jadi yang nombor 5. Satu ni jangan jadi kata Nabi. Bagi 4, Nabi bagi 4. Satu je jangan jadi. Kalau jadi juga nombor 5 ni kata Nabi, wala takun khamisan fatahlika, maka binasalah, maka celakalah kata Nabi jika jadi yang nombor 5. Satu Nabi kita jangan jadi. Siapa hak nombor 5 ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitulah orang yang tak mau belajar, orang yang tak mau mengaji. Dah lah tak mau mengaji tuan-tuan, dia tak suka pula dekat majlis ilmu. Dia kata duk buat kuliah, buka speaker luar, ganggu orang, nak tidur pun tak boleh. Ingat aja depa ni, dia duk beletiak kat kita. Dia nak marah kat kita. Kadang-kadang ada marah ni dia tak main pun. Dia kata depa ni tak reti nak cuti kot. Tiap-tiap malam kuliah. Tak reti nak cuti kot depa ni. Depa ni tak ada masyarakat ke macam mana? Dia duk beletiak. Dia tak main, dia beletiak. Subuh sekali lagi dah kuliah lagi. Dia kata depa ni tak ada life lah. Kan? Tak ada kehidupan ke depa ni? Dia duk beletiak tuan-tuan. Orang hak main tak ada rasa apa pun. Orang hak main ni tak ada kuliah duk rasa rugi, tak ada kuliah malam ni, kalau tahu awal boleh tembak pergi ke tempat lain. Dia rasa rugi. Hak orang yang sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad golongan kelima tadi ni, dia tak mau mengaji dan dia tak suka pula majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu hadu ada ni dia rasa rimah tuan-tuan sekalian. Ustaz mai kerja duk kata kat orang. Kan. Dah mai pun masjid surau, hadu mai masjid surau pun orang belaka. Kan. Hanya ni lembu pada pun tak mai. Hak mai ni semua orang belaka. Habis tu nak cerita kat siapa? Kat orang lah. Kalau kena sikit-sikit pun biasalah.
Sebab Nabi SAW pun Allah utuskan baginda Nabi SAW mai ke atas dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kata dalam Quran surah Sabah ayat 28. Apa dia? Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Allah kata apa dia? Dan tiadalah kami, kata Allah, mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Tama Allah ba'atu. Allah utus Nabi ni bukan untuk umat Islam saja tak. Semua umat manusia, semua umat, semua manusia atas dunia ni untuk Nabi bawa ke syurga. Tapi hanya yang dapat hidayah je ikut Nabi. Yang tak dapat hidayah, maka mereka ni akan kufur. Mereka akan tolak Nabi, tolak Islam. Tapi Nabi ni Allah kata, kami utuskan kamu wahai Muhammad untuk umat manusia seluruhnya, kata Allah. Nak ajak semua, nak bawa semua kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, nak bawa semua kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu Allah ba'at tu. Sebab tu kita tengok Islam ni dia bukan mengenal kulit, dia bukan mengenal bangsa. Bukan kata bangsa kita aja Melayu Islam dah. Ada bangsa lain di Malaysia ni, Cina Islam ada tak? Ada. Ada bangsa India Islam ada, tuan-tuan. Luar negara lagi lah kita tengok tu, negara mana apa semua tu, tuan-tuan. Tu bangsa dan negara yang berlainan kulit, yang berlainan warna. Nak abang kata Islam ni semua untuk semua, tapi yang dapat hidayah, yang mencari kebenaran, dia akan dapat agama Islam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu Allah ba'tama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan apa dia? Basyiran wa nadhira. Sebagai Rasul, pembawa berita gembira. Berita gembira. Nabi mai, Allah utuskan Nabi ni bawa berita gembira. Berita hak best-best, berita yang seronok, tuan-tuan. Ada orang dok komen dalam FB, kadang-kadang kita tengok, Allahu Akbar. Dia kata siapa kata Nabi ni mai dok bawa berita untuk menakutkan orang. Nabi ni dia kata mai bawa berita hak seronok gembira saja. Nabi ni Allah tak utus dia untuk bawa berita hak mai untuk menakut-nakutkan orang. Tak, tuan-tuan. Ni dalam Quran ni Allah bang. Kena baca bagi habis. Tama Allah kata, kami utuskan kamu wahai Muhammad bawa berita gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Orang hak beriman, maka Nabi cerita berita hak seronok-seronok kat mereka ni. Berita tentang apa? Tentang nikmat syurga ni. Berita hak seronok orang beriman. Orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berita untuk mereka ni semua cerita tentang nikmat aja, benda seronok. Dan kata Allah, wa nazira. Dan kata Allah, pemberi amaran. Nabi ni juga, Rasulullah ni juga pemberi amaran. Kepada siapa? Kepada orang yang ingkar. Nabi akan bagi amaran, bagi peringatan. Nabi akan peringat tentang apa? Tentang neraka, tentang azab. Takut tak? Benda yang menakutkan, jangan buat benda ni. Nabi mai bagi benda tu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang yang ingkar, orang yang tak mau beriman, orang yang tak mau ikut Nabi SAW. Maka Nabi akan peringatkan benda ni. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Ni ayat Quran ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu kita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah utuskan Rasul ni untuk apa? Sampaikan berita gembira kepada orang beriman, sampaikan amaran, peringatan kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka kita faham hadis tadi, tuan-tuan. Jangan jadi hak nombor 5, orang yang tak mau mengaji, orang yang tak suka majlis ilmu agama, orang yang tak suka kepada orang yang menyampaikan agama, dia tak suka kepada orang yang sebar-sebarkan agama ni, kuliah-kuliah agama, dia tak suka. Bahkan dalam masa yang sama, dia lebih
dia lebih kepada mencari kebaikan orang-orang kafir. Hak tok guru, hak ustaz-ustaz ni dia kira cari aib. Dia kira duk buka aib. Dia dengar kuliah sampai 45 minit, dia duk cari tang mana salah. Tu dia. 45 minit dengar kuliah, dia cari tang mana salah, tuan-tuan. Bukan cari hak betul dak. Dia cari hak salah. Dia punya nak cari tu kesilapan tu. Hak ni masalah. Dalam masa yang sama pula duk angkat pula. Duk tengok kebaikan orang-orang kafir, tengok orang kafir, tengok orang kafir. Tu bahasa kita kan. Tengok orang kafir. Walaupun depa ni kafir tapi depa ni dia duk abang depa ni baguslah apa semua. Dia duk kira nak lebihkan juga kot tu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana perbuatan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana, musibah. Kita ni mai majlis ilmu, tempuh jalan untuk mai majlis ilmu, tuan-tuan. Walaupun tak ramai ibu-ibu, tapi alhamdulillah lah ibu-ibu belakang berkira istiqamah teratur. Alhamdulillah lah istiqamah. Jangan tinggal seorang sudah. Dekat lah alhamdulillah gila. Kita duk mai majlis ilmu ni, kata Nabi, Allah akan mudahkan jalan kita, jalan-jalan ke syurga. Jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Maknanya ni antara jalan daripada jalan-jalan ke syurga dengan mai duk majlis ilmu ni. Sampai teratur. Maknanya pertama Nabi nak abanglah hadis tu, orang nak masuk syurga ni dia ada banyak jalan. Ada banyak tariq. Tariq min turuqil jannah. Jalan daripada jalan-jalan syurga. Antaranya orang masuk syurga boleh jadi kerana jalan apa? Jalan puasa, jalan salat, jalan Quran, jalan sedekah, jalan kebaktian kepada ibu bapa. Dan juga di sana ada jalan ke syurga itu dengan jalan ilmu, jalan menuntut ilmu. Sebab apa? Dengan menuntut ilmu tu Allah terima amal ibadat kita. Nabi kata faqihun wahidun, kata Nabi, satu orang yang faqih agama, faham agama, kata Nabi, asyaddu ala syaitani, lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi abidin, kata Nabi, daripada 1000 ahli ibadat. Satu orang yang faham agama, setan lebih takut kepada satu orang yang faham agama berbanding dengan 1000 ahli ibadat tanpa ilmu. Maknanya ibadat tanpa ilmu, tuan-tuan. Solat sehari semalam boleh solat 1000 rakaat, banyak tak? Kita surrender. Hak 17 pun tuan-tuan kadang-kadang miss. Dia boleh solat sampai 1000 rakaat, solat sunat apa semua. Mana ji? Dengar mulut dengar 1000 rakaat. Dia boleh solat 1000 rakaat tapi tak ada ilmu. Tu yang Nabi SAW, satu orang lelaki masuk dalam masjid solat, Nabi kata solat semula. Selesai. Hak kedua, Nabi kata solat semula. 3 kali Nabi suruh dia solat semula. Sehingga dia tanya, ya Rasulullah, kenapa? Nabi kata, bila kamu sujud, tunggu seketika, kata Nabi. Maknanya tamak ninah. Duduk antara 2 sujud, tamak ninah. Sujud kedua, tamak ninah. Maknanya dalam solat dia tadi tak ada tamak ninah. Dia curi dalam solat dia, tuan-tuan. Dia curi dalam solat dia. Kita dalam solat curi, dalam ngaji curi, baca Quran pun curi nafas. Kan? Dalam solat pun curi. Tak ada tamak ninah dalam solat. Nabi suruh solat 3 kali, Nabi suruh dia solat. Nabi kata ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu hari ni kalau ustaz duk mengajak basic tentang solat, tuan-tuan, jangan duk rasa lah hati kita ni, alah benda basic macam ni ustaz nak ulang-ulang balik. Duk mengaji kitab bab solat kan, Meniyatul Musalli ke, Tanwirul Masalik ke, bab solat saja tu. Tuan-tuan, bagi kita yang dahagakan ilmu ni, bila kita mengaji bab tu, rupanya banyak benda lagi yang kita tak tahu. Patut dia kata tengok ada orang duk kiam tangan ni, ada hak buh atas pusat, ada buh atas daripada pusat, ada hak buh bawah pusat terus. Rupanya ada khilaf di situ, ada mazhab dia. Baru kita tahu, tuan-tuan. Pasal ada hak buh tepi sikit. Pasal apa?
Lepas kita duduk mengaji, kita duduk belajar. Kalau kita tak belajar tuan-tuan, sampai hari ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita duduk takbir pun tak betul-betul. Buka dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata takbir tu kena ada 2 kalimah. Bila sebut takbir 2 kalimah, dan kita duduk pi Allah, tu bukan takbir. Allah senyap, tak bunyi dah belakang dah. Tu bukan takbir. Allah sahaja lafzul jalalah. Ada khat kadang-kadang tulis, tu nampak tu jalalah tu. Allah tu lafzul jalalah. Kalau takbir dia kena ada 2 kalimah ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan-tuan, hak saya duk tekan ni hak takbiratul ihram tu lah. Hak lain tu tuan-tuan tak betul pun tak apa, sembahyang sah lagi. Hak awal tu. Kadang-kadang kita main Allah, tak bunyi dah. Sekat tu je tuan-tuan. Habis. Dalam kitab duk cerita lagi, dia kata jangan duk tambah antara Allah dan akbar itu di tengah-tengahnya, duk tambah waw. Jangan. Allahu akbar. Kalau sebut macam laju ni orang tak perasan. Tambah ada slang macam dengan Arab kan. Allahu akbar. Oh sedap dia kata. Salah ke ustaz? Ya salah. Bukan salah tang lagu tu, salah sebab dia tambah waw. Allahu akbar. Wakbar tu yang salah. Sebab waw tu di tengah-tengah. Wakbar. Dia sepatutnya Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Nampak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu pun jangan, tak mau main mengaji. Kan? Tak mau main mengaji. Kena main mengaji lah. Kita nak bagi sah amalan kita tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak bagi betul solat kita tu. Kadang-kadang ulama kata jangan duk tambah alif antara ba dengan ra. Allahu akbar. Dia syok panjang tu. Betul apa banyak? Saja. Dia ingat sembahyang ni boleh saja. Kan? Boleh ikut suka. Dia rasa nak panjang, dia panjang. Tak boleh. Dia mengubah makna. Abar. Tak boleh. Dia saya niat masuk tang tu ustaz. Tak kira niat masuk tang mana pun. Kan? Tapi niat ni kena ada dalam kalimah tu lah. Allahu sampai bar tu, dalam tu kena ada niat. Kalau kita mengaji buka kitab bab solat ni, qasad, ta'arud, ta'yin. 3 benda ni je. Yang lain tu sunat je. Nak sebut rakaat lillahi ta'ala kerana Allah ta'ala sunat je. 3 benda ni je kena ada dalam niat. Qasad, ta'arud, ta'yin. Tapi kita dah biasa macam tu kan. Tak apalah kita yang mudah, tak apa. Takut kita hak payah. Nak boleh masuk niat sampai orang nak amin nak pun masuk niat. Nak angkat takbir ya tak lepas-lepas. Sampai dekat nak amin baru boleh. Allah lega, seksa. Kan? 3 benda aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu baru datang takbir, kita duduk bincang, kita duduk cuba nak bagi faham tuan-tuan. Ada orang takrir di hujung Allahu akbar. Jenis tu pun dah. Ada seronok lebih. Kan? Jangan duk cari pasal benda tu boleh menyebabkan solat tak sah. Orang kata bagi salam hak pertama tu rukun dalam solat. Betul, bagi salam. Bagi salam maknanya lafazlah. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak pertama tu orang kata wajib ataupun rukun. Tang mana wajib? Tang mana wajib? Kita mula dak melengung dah. Mula tunduk tengok kapek dah. Kan? Tang mana yang wajib? Betul salam pertama tu wajib. Rukun. Hak mana wajib tu? Wajib sebut tang mana? Assalamu alaikum tu wajib kena sebut. Warahmatullah tu sunat. Kalau setakat assalamualaikum sah dah. Sah dah sembahyang. Tak sebut warahmatullah, sah dah sembahyang. Sebab kalimah tu yang menjadi rukun ataupun wajib kita sebut dalam salam yang pertama. Bila kita mengaji, kita rasa nikmat tuan-tuan, seronok baru puas ibadat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebab kita tahu. Kalau tidak orang nak tanya kita apa siapa doa, siapa doa angkat jari. Syahadu an la ilaha illallah. Siapa doa angkat jari? Agak siapa majid? Silap dah duduk depan macam ni.
Kan agak-agak lah siapa angkat jari kan. Saya orang angkat kan, saya orang angkat kita angkat kan. Nah, pasal tu pun ulama dua abad kat mana nak angkat kan, kat kalimah mana nak angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada ulama dia lebih terang lagi, dia dekat hamzah i tu, illallah, angkat tu kan. Bukan saja-saja kita duk reka benda ni dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dalil dia. Kalimah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali, illallah, kecuali Allah. Penyaksian kita, penyaksian kita pun kadang doa syahadah angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah kan. Penyaksian kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bila kita tak belajar dan tak mau belajar, kadang-kadang benda simple pun kita salah. Contoh dalam kita duk iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tu asal dia tak ada. Kan? Wa tu asal dia tak ada. Tapi kita duk tambahlah, sepatutnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tak kita dengar orang dah sebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Ada. Kadang-kadang kita kata, kalau ada imam, tolong tegak tok bilal dia. Imam tolong tegak tok bilal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun, tu salah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baris dua depan baru betul. Sambunglah juga bila kita nak semua hayya 'alas salah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Baris tu di bawah dah. Ni hayya 'alas salatu, hayya 'alal falah. Silap baris. Tu imam kalau dengar, tolonglah tegak tok bilal. Sebab ni masjid ni, hak tinggi di sini bahagian pegawai imamah. Tolong tegak Ustaz. Kalau orang luar tegak dia tak syok. Kan ada silap, tolong tegak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesilapan yang tak sepatutnya pun jadi benda ni. Tapi kita sebab pandang mudah, Allah tak apa benda ni. Kadang-kadang ustaz tegak pun dia tak dengar. Dia mungkin tak perasan benda ni sebab dia ingat tak ada apa. Kan? Jadi ada kesilapan benda-benda macam ni, tegur supaya orang. Kadang-kadang macam masjid ni tepi jalan, masjid saja tepi jalan, orang suka singgah. Yang singgah ni kadang-kadang bukan orang biasa-biasa kan. Kadang-kadang orang yang faham agama, orang yang ada ilmu dan sebagainya, tuan-tuan. Tu kita kena jagalah benda-benda macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Baik. Di dalam bab ibadat ni, tuan-tuan, terutama dalam bab nak beramal, kadang-kadang orang biasa amalannya luar biasa daripada kita. Hari ni dia tengok kadang-kadang adik-adik dia bawa apa ni, grab food apa semua ni, biasa je. Tapi time solat duha boleh singgah sembahyang kot. Kita singgah kencing dia pun singgah sembahyang duha, bawa grab food je, hantar makanan je. Orang nampak biasa tapi amalan dia luar biasa, tuan-tuan. Kita respect. Dia boleh istiqamah, singgah solat duha dulu, masya-Allah. Kita hak tak ada kerja pun tak buat. Dia hak ada kerja boleh singgah, masya-Allah, fatabarakallah. Itu orang biasa, amalan luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan insya-Allah pada malam ni, tuan-tuan, tu mukadimah aja kan, ni sambung ni. Kita sambung malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk bab yang kelima dah ni. Saya rasa ni bab terakhir kita. Bab terakhir. Bab terakhir, bab yang kelima. Kita dah habis dah bab 4 hari tu. Iaitu orang-orang yang dijanjikan kebebasan daripada seksa kubur tu, kita dah habis dah. Kita dah habis dah hujung tahun lepas. Bulan lepas. Bulan 12 lah. Jadi insya-Allah kita nak sambung bab kelima, hakikat roh. Hakikat roh ni tak banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak banyak macam mana dak, sebab dia ni rahsia Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita nak cerita banyak-banyak pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sikit je ya Allah bagi tahu kat kita. Selebihnya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada muka surat 113. Nah, hakikat roh. Roh itu ada kerana kewujudannya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hakikat sebenar roh hanya Allah sahaja yang mengetahuinya, kerana ilmu yang didedahkan oleh Allah kepada manusia tentang roh amat sedikit. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui, yang maha mengetahui tentang roh. Kita manusia ni sedikit sahaja yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit je, jangan duk lebih-lebih, takut kita jadi kod lain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra, surah yang ke-17 pada ayat yang ke-85 yang ada dalam kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tu Allah bang. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, yakni kepada Nabi Muhammad. Mereka tanya kepada kamu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tentang roh. Qulir ruhu, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, roh itu daripada urusan Allah. Urusan aku tu urusan Allah lah. Min amri rabbi, urusan Tuhanku, yakni urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja, kata Allah. Sikit je yang kita tahu. Kan macam kiamat lah, tuan-tuan. Orang tanya bila kiamat, Allah bak dalam Quran, kiamat itu urusan aku. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar aja, siapkan diri. Tarikh kiamat itu rahsia Allah. Roh ni juga adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kata tak diberikan ilmu pengetahuan kepada manusia ni melainkan sikit sahaja, ya, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan dalam ayat di atas bahawa roh itu adalah urusan Tuhan. Ini menunjukkan bahawa roh itu ada. Pertamanya nak abang kata roh ni memang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan merupakan ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Allah yang jadikan, Allah yang ciptakan. Allah jadikan Adam pun, tuan-tuan, jadikan tubuh badan dulu, baru Allah tiup roh masuk. Kita pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah roh ni terpisah daripada jasad kita, maka jadi apa kita? Kan? Jadi apa kita ni? Roh terpisah daripada jasad, jadi apa? Jadi mayat. Jadi mayat. Roh terpisah daripada jasad, jadilah kita ni mayat, atau daging dan tulang tanpa ada kehidupan. Tak ada artinya, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita ni haduk dalam majlis ilmu malam ni, tuan-tuan. Roh dengan jasad tu ada lagi. Bukan jasad saja, roh tu pun ada lagi. Kalau tak ada dah, tuan-tuan, macam baru ni satu majlis ilmu di sebelah Kedah tu, elok lepas tuan guru mengajak, meloreh turun slow je Pak Long tu. Turun duduk baring tu menghadap kiblat tu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ninggai dalam majlis ilmu, masya-Allah. Ngadap kiblat tu. Allahu akbar. Sebab boleh jadi rutin dia. Suka main majlis ilmu. Allah ambil nyawa dia pun dalam majlis ilmu. Allahu akbar. Kita tak tahu lagi lah macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agak-agak tempat mulia jugalah. Agak-agak tempat mulia juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.
Roh hanya dapat dirasai kehadirannya oleh manusia, namun mereka tidak dapat melihat rupanya dan mengetahui hakikatnya, melainkan sekadar pengetahuan yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik. Bagi dia bunyi dulu. Bagi dia bunyi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Roh ni hanya dapat dirasai kehadiran dia. Tapi tuan-tuan, nak cerita bagaimana roh ni bukan dia. Bagaimana bentuk roh, tuan-tuan tak payah cakap banyak lah. Kehadiran angin ni kita boleh rasa. Boleh. Bentuk angin kita tahu tak? Tak tahu. Hak ni pun kita dah tak lepas dah. Angin kita boleh rasa. Dia ada, angin ni ada. Macam mana bentuk dia? Tak tahu ustaz. Kan? Ini baru angin. Hari kita duk rasa mai. Roh dalam tubuh badan ni pun, kehadiran roh tu kita boleh rasa sebab kita hidup. Nah? Sebab kita masih bernyawa lagi. Kita boleh hidup lagi. Maknanya roh tu ada tubuh badan kita ni. Tapi bagaimana bentuk dia, bagaimana rupanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tu Allah tak dedahkan kepada kita. Bagaimana bentuk roh? Jasad kita tahu bentuk macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang takjubnya bila roh tu masuk dalam badan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua berfungsi. Semua berfungsi. Nah, mata boleh buka, telinga boleh dengar, mulut boleh cakap, kaki boleh bergerak, tangan boleh angkat. Nampak? Ni hak dalam tak kira lagi ni. Duk pam nafas kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menjadikan kita, menciptakan kita daripada mati kepada hidup. Mati kepada hidup. Baca ayat ni memang kena baca mati dulu, jangan baca hidup dulu. Tak kira tahu pesta kalih kot ayat ni. Loh, ayat kalih pula. Kita pula betul. Ayat tu betul dah. Kita jangan pergi kalih pula. Betul dah Allah Akbar tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah jadikan kita daripada tak ada, mati. Kita duduk dalam kandungan mak kita 4 bulan. Ibu tahu lah. Kan? Ibu mengandung, ayah tak mengandung. Kan? 4 bulan cuma ayah ngaji ya, kan? 4 bulan ataupun 120 hari baru Allah tiup roh. 40 hari dia. Kan? Cukup 120 hari ataupun 4 bulan Allah tiup roh. Anak tadi pun duduk dalam perut mak dia pun dia duduk nyawa dah, boleh rasa dah degup dia. Kan? Main besar dia tendang perut pun rasa dah. Hidup dalam kandungan mak dia 120 hari Allah tiup roh masuk. Tak ada, Allah bagi ada, Allah bagi hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah hantar pula main atas dunia. Masya Allah. Itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu bila baca ayat tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Isra ayat 85 tadi ni yang kita baca tadi di awal tadi ni pada muka surat 113 tu, maka ulama-ulama tafsirkan ayat ni. Antaranya yang pertama Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mentafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahawa akal manusia terhad. Akal kita ni terhad dan tak mampu untuk mengetahui lebih dalam berkenaan dengan roh. Cerdik mana pun kita sekat tu walaupun kita ni kira paling genius dah atas dunia boleh buat macam-macam, cipta macam-macam, kira paling genius tapi dalam bab roh ni setakat tu yang kita boleh tahu. Sebab tu kita tak boleh bagi hidup orang mati. Kita tak tahu macam mana nak buat, tuan-tuan. Orang mati kita, kalau kita tahu tentang roh ni boleh cipta pula hak mati, boleh bagi hidup balik, kira kemah. Kira kemah.
Nah, kita tak boleh pandai terang mana teknologi kita pun tuan-tuan, hak ni kita tak lepas api. Allah nak abang, kata Imam Fakhruddin, dia kata nak abang, kata ayat ni Allah nak abang, manusia ni akal dia terhad. Setakat tu je Allah bagi kat dia, dalam berkenaan dalam bab roh ni. Imam Jalaluddin dan Imam As-Suyuti menyebut bahawa ayat ini jelas menyebut bahawa urusan roh adalah di bawah pengetahuan Allah. Adalah lebih baik untuk kita tidak pergi lebih dalam mengkaji berkenaan dengan roh. Tak usah kita duk tebiang, bahasa orang kau belah Kedah tu, jangan duk tebiang. Setakat tu sudah. Tak usah duk cari terlampau dalam sangat. Macam mana ni, macam mana ni, macam mana ni, tuan-tuan. Kan, takut sekali lagi hidup jalan seorang-seorang. Kan? Tak pasal-pasal daripada normal jadi gila. Cukup sekat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyatakan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mahu mengkhabarkan bahawa kematian ni ada dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ini sekali kita tengok. Baik, kita tengok hak ni dulu. Sambung dulu. Dengan adanya roh, jasad atau tubuh badan manusia dapat bergerak dan anggota-anggotanya dapat berfungsi. Bagaimana yang saya nyatakan tadi ni, bila masuk je roh, semuanya berfungsi. Normalnya begitulah. Walaupun kita kata mungkin ada orang lagi dia ada penyakit, roh masuk dah tapi dia stroke. Tak boleh nak gerak ustaz. Pasal apa? Pasal dia kena stroke. Tapi hak normal kita kata ni, bila masuk je roh tuan-tuan, secara automatik semua ada fungsi. Macam kita on switch ya. Kan, semua ada function belaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua tahu kerja depa nak buat dalam badan kita. Bukan robot tak, tapi masing-masing tahu. Nak buat kerja kat dalam badan ni, nak proses semua ni tuan-tuan, mana dulu pi apa semua, kemudian ni semua tahu. Tuan, apa jadi? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Oleh sebab itu, apabila roh dicabut tak kala berlakunya kematian, jasad manusia akan menjadi kaku dan tidak bergerak. Bila roh dicabut, sudah pastilah tubuh badan kita, jasad kita ni, jasad manusia ni akan jadi kaku, tak bergerak. Walaupun otak, jantung, mata, kaki, tangan dan sebagainya masih ada lagi, namun semuanya tidak dapat berfungsi kerana tenaga tersebut yang menggerakkannya sudah tidak ada, iaitulah roh. Walaupun tuan-tuan tengok hak lain komplit, semua ada lagi, roh aja tak ada. Hak lain ni tengok jasad dia komplit tuan-tuan, semua ada lagi, cuma roh tak ada, tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak dah sebab roh tu tak ada. Bahasa kita bila roh tak ada ni, bahasa kita matilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan jiwa orang yang tidak mati, yakni dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka kita tengok di sini, sebab tu kita kata tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata kematian tu ada dua. Satu wafat kubra, satu wafat sughra. Kematian yang besar dan kematian yang kecil. Wafat kubra ni mati mati betul-betul mati tu. Wafat sughra ni, kematian yang kecil ni, iaitulah ketika tidur. Ketika kita tidur tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga roh ada dua jenis, iaitu roh yang telah sampai ajal matinya, ia akan ditahan dan tidak dikembalikan semula ke dunia. Roh ia ada dua jenis. Satu roh yang sampai ajal mati, yakni Allah tahan, tak balik mai dah.
Allah ambil tu, Allah tak bagi dia balik dah. Allah ambil terus. Allah tahan roh ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tu hak pertama, roh yang sudah sampai ajalnya, sampai masanya. Allah tahan dia. Yang keduanya, roh yang masih belum sampai ajal kematiannya, yakni orang hak tidur tadi. Orang yang tidur ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah ambil zat, Allah angkat zat, dan Allah kembalikan semula ke jasadnya sehinggalah tiba waktu kematiannya. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ulama bila mana baca tadi ayat surah Az-Zumar 42 tadi, ulama mempunyai beberapa tafsiran dan pandangan berkaitan dengan ayat tadi ni. Secara zahirnya ayat ini menjelaskan bahawa roh orang yang mati akan ditahan dan tidak akan dikembalikan semula. Ini membawa makna bahawa roh orang yang mati tidak akan lagi kembali ke dunia. Kan ada orang cerita kan, duk nampak dia tu mati lah tapi duk nampak ke? Kan? Dia tu mati lah tapi duk nampak macam dia. Nampak macam dia. Kita pun duk fikir, roh dia balik mai dunia ke? Kan? Roh dia balik mai apa? Ada juga kita duk tengok filem, duk tengok drama, dia terpengaruh. Kan? Walaupun sehari dua dia orang duk pandai isu pengarah filem. Nak marah dekat soul marah dia tak tahu. Dia pun marah dekat soul yang kita sekali kena tempiah. Ustaz tak ustaz, kena juga. Marah kat soul tahu tak? Macam tak tahu ni. Tahu Majid? Orang Najib pun tahu. Dia pun marah dekat dia, semua laki-laki di rumah kena syarah habis. Semua nyak. Tak ini kata apa. Tadi mai panggil Nuri tadi. Kan? Dia tu lah ustaz. Dia pun duk marah kat dia, dia pun duk beletiak di rumah, kita duk kena tahan lingah. Mana boleh? Depan saya dia kemas lah tadi. Balik rumah dia tak tahulah. Tak, sungguh dia emosi kan, emosi. Jaga-jaga. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sampai kita mempertikaikan, sebab kita tak suka dengan satu orang tu tuan-tuan, tak suka dengan satu orang, kita mempertikaikan hukum dalam Islam yang membenarkan poligami dan sebagainya tu. Jangan sampai tahap tu kan. Berpada-pada. Baik. Itu ikhlas sikit. Sebab isu tengah panas ni, 2-3 hari ni isu tu je tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Al-Qurtubi menukilkan pandangan Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala. Ibnu Abbas menyebut bahawa roh orang hidup dan mati akan saling bertemu dan saling berkenalan antara satu sama lain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin kembali, Allah akan menahan roh orang yang mati dan akan mengembalikan roh yang hidup ke dalam jasad mereka semula. Ni roh, cerita roh kita hak hidup ni pun waktu tidur tuan-tuan, tidur, roh kita ni Allah akan cabut, Allah akan tarik. Roh ni kata Imam Al-Qurtubi, dia nukilkan pandangan Ibnu Abbas. Ni pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Roh orang hidup dan mati ni saling bertemu dan saling berkenalan antara satu sama lain. Hak mati terus pun tuan-tuan, roh ni nanti akan berjumpa dengan hak lama dah mati. Dan hak mati terus ni Allah akan tahan, nanti tak balik dah. Dan yang seketika ni, yang dia roh ni seketika je kembali kepada Allah, kemudian Allah kembalikan roh ni hidup ke dalam jasad mereka semula. Hak ni orang yang tidur, hantar balik roh ni kat depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi roh ni boleh berjumpa. Tuan-tuan kadang-kadang duk lena, tidur duk mimpi orang tak ada dah. Maki-maki asas riau juga kan. Mimpi arwah sekian duk mimpi. Kita mimpi dia. Waktu lena, waktu tidur, waktu Allah angkat roh zat. Allah hantar balik. Kira alhamdulillah Allah hantar mai balik tuan-tuan. Tak hantar balik pakai tak ada terus kan. Tapi roh orang mati nak mai ke dunia tak.
Kita dah kata, hai, nampak macam dia ustaz, nampak macam dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Roh orang mati tidak boleh kembali semula ke dunia. Tak boleh kembali ke semula ke dunia. Kalau kita duk percaya macam tu tuan-tuan, ia adalah satu benda yang karut dan tahyul, khurafat dan sebagainya. Boleh jadi hak kita nampak tu tuan-tuan adalah jelmaan jin dan syaitan. Hak kita duk nampak tu, dia ni meninggal dah, tapi nampak macam dia tadi duk berjalan tu dalam kebun dia. Dia tak ada dah. Kita nampak dia duk berjalan dalam kebun dia. Dah, roh dia tak balik dah, kata ulama, roh dia tak balik dah. Hak kita nampak tu adalah jelmaan jin dan syaitan untuk menyesatkan manusia. Sebab apa? Sebab orang yang mati lah duduk di mana? Barzakh. Barzakh ni dinding antara dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang mati ni dipagari dan dihalangi untuk kembali semula ke dunia dengan satu alam yang dinamakan barzakh tadi ni. Dia nak balik main dunia ni tak boleh dah, ada dinding, ada tembok. Jika roh orang mati boleh kembali ke dunia, maka sudah pasti Allah akan kembalikan mereka apabila mereka mohon kepada Allah agar kembali semula. Ini kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah benar roh tu boleh balik main ke dunia, nescaya Allah akan izinkan mereka balik. Bila mereka minta nak balik dunia, Allah akan hantar mereka balik main dunia. Tapi tak, Allah tak bagi. Kesimpulannya nak abang, roh orang yang mati tidak akan kembali ke dunia, bahkan tidak boleh mengganggu dan memudaratkan orang yang masih hidup. Cuma kadang-kadang kita nak tengok cerita, drama, filem. Kalau nampak betul pun tu adalah jelmaan daripada jin dan juga syaitan. Bukan roh orang yang sudah mati patah balik main dunia duk kacau orang. Duk kacau tu kita panggil hantu, kita panggil kan. Jin lah tu, setan lah tu. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahawa kewujudan roh merupakan sesuatu yang realiti, yakni benar-benar berlaku walaupun tersembunyi. Tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat diungkapkan oleh ilmu manusia. Yang pasti roh itu wujud, roh itu ada. Cuma bagaimana sifat dan bentuknya, wallahu ta'ala a'lam. Tak payah duk fikir lah panjang-panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak kita ada roh ni pun Allah pinjam sat. Dan Allah akan cabut daripada kita, tarik daripada kita bila-bila masa sahaja. Jadi daripada kita duk kalut, duk fikir macam mana roh apa semua ni tuan-tuan, ada lebih baik kita kalut fikir macam mana kita nak bawa amalan yang selamat untuk jadikan bekalan kita apabila kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Tu yang lebih penting untuk kita tuan-tuan. Di samping kita usaha untuk menyelamatkan iman, akidah kita, ibadah kita di akhir zaman ni. Zaman yang semakin hari semakin mencabar untuk kita ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita kat Penang ni pun kan duk kalut lah ni, ada 14 masjid yang digugurkan pengerusi timbalan apa semua, jadi kelang kabut, jadi kelang kabut belaka. Orang hak masjid kelang kabut lah, orang hak tak masjid ni dia relax je tuan-tuan. Kadang tanya dia pun dia tak tahu. Dia tak betul ya, dia tak tahu apa jadi. Orang kaki masjid ni dia duk follow tengok ni pasal apa ni. Apa belah masjid ni tiba-tiba digugurkan. Anak Korea dah angkat tiba-tiba tak diiktiraf pula. Kan pasal apa ni? Tuan-tuan, ni semua ujian Allah bagi kat kita. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kebenaran itu akan tertegak insya-Allah, dan kebatilan ataupun kezaliman itu akan dihapuskan insya-Allah. Mudah-mudahan, sebab tempat yang menjadi kesatuan umat Islam adalah masjid-masjid tuan-tuan, menjadi penyatuan kepada umat Islam. Sebab itu mudah-mudahan kita harap masjid ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, subur hingga ke akhirnya insya-Allah tuan-tuan, menjadi medan ilmu, medan ibadah,
medan penyatuan ummah kepada semua insya-Allah umat Islam. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian. Jadi sekadar tu yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang kelemahan saya sendiri, walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya berhenti, macam biasalah, tabung di masjid tuan-tuan, setiap kali saya menaik, itulah tabung yang saya bawa, iaitulah tabung kelas pengajian Al-Quran yang saya usahakan selama ni tuan-tuan. Selalu saya habaq sumbangan tu adalah untuk baik pulih kelas pengajian dan juga untuk bayar sagu hati guru yang mengajar. Tu je lah tuan-tuan. Bila ada orang bayar dah, bila ada orang bayar dah. Nah, cuma saya lebih fokus kepada sagu hati guru yang mengajar lah. Untuk maintenance kadang-kadang kalau nak buat tu nak buat ni, kadang-kadang saya cari dana lain pula. Sebab saya buka di sini je tabung untuk bayar sagu hati guru tu. Dia tak cukup, kena bayar sendiri, cari kot lain lah tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak lah. Bulan lepas pun saya ada edar juga di masa ruang masa waktu makan, saya ada edar kalender Sekolah Rendah Islam Raudatul Jannah, sekolah almarhum Ustaz Bakri Yahya. Kuliah almarhum Ustaz Bakri di sini diganti oleh Ustaz Fakrul kan. Ustaz Fakrul. Jadi sebab tu saya tak bawa tabung sekolah tu kat sini, sebab mudir tu mai sini. Mudir sekolah tu mai sini, tu saya bawa tabung saya di sini. Kalau tempat lain saya bawa tabung sekolah. Kan? Kalender sekolah. Cuma kalender tu kalau ibu-ibu belakang ada tak dapat, ya dah tak dapat, abang je ada dalam kereta saya, ada insya-Allah. Ada lagi lah sikit tu. Kan? Kalender tu ambil percuma. Nak sumbang. Tak mau sumbang hari ni, ada nombor akaun kat kalender tu, boleh transfer terus JP nanti. Tak payah duk abang kat saya dah. Boleh hantar pergi terus. Tak ada masalah kan. Kalau tak mampu banyak, pun sikit, tak mampu sikit pun banyak. Dia dua tu kan. Buat macam mana pun kan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan katsira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم